Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ih wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Qadimun. Kita masih lagi dalam perbicaraan sifat qidam. Perbicaraan sifat qidam. Dia ibaratkan dalam nazam dia ni Allah fallahu mawjudun qadimun baqi. Itu. Jadi qadim situ kehendaknya ialah sifat qidam. Qaduma yaqdumu qidaman fahuwa qadimun. Jadi naknya masdar dia iaitu qidam, sifat qidam. Dulunya kita telah bahas ada sikit qidam tu dengan makna adamul awwaliyati li wujudihi. Tidak ada permulaan bagi ada Allah Ta'ala. Itu dengan makna qidam. Qidam dengan makna tak ada mula bagi ada. Tidak ada permulaan bagi ada. Adapun ada kita ni ada permulaan bagi ada. Jadi tiap-tiap yang ada permulaan bagi ada tu dia panggil hudus, baru. Tu sesuatu yang bersifat dengan hudus dipanggil hadis. Zat yang bersifat dengan sifat hudus tadi. Walaupun benda tu lama sekalipun, buruk sekalipun, tetap dipanggil baharu dalam istilah ilmu usuluddin. Dalam istilah ilmu usuluddin, benda buruk pun baru. Sebab apa? Sebab tiap-tiap benda yang ada permulaan bagi ada dipanggil hudus, baharu. Sesuatu zat atau sifat tadi dipanggil hadis. Jadi Allah Ta'ala tu tentu tidak dia hudus, tentu tidak dia hadis, tentu tidak dia bersifat dengan baru. Tu mesti dia tu qidam, zat dan sifat-sifatnya qadim. Apa? Iaitu tak ada permulaan bagi ada. Itu tak ada permulaan bagi ada. Bukan dengan makna dahulu. Kalau dalam buku kita muka surat 17 tu dia kata qidam tu dahulu. Ayo akrongnya qidam pak akrongnya dahulu. Takut-takut duk bimbangnya, oh Tuhan ada dulu.
Kalau kita ada dulu, kita dah tu nyaya gitu. Dah ni. Tu macam pok kita dengan kita. Hak mana ada dulu? Tak kira kita ada dulu ada pok. Kalau kita ada dulu ada pok kita anak kita pok kita. Pok kita ada dulu pada kita. Sebab tu kita tu anak bagi dia. Nah. Jadi dahulu-dahulu tu memberi faedah apa? Qidam juga tapi zamani. Lama masa. Atau qidam juga tapi idhafi, nisbah buat banding. Tu kalau gitu qidam zamani, qidam dengan makna lama masa. Nah sedia juga tapi sedia dengan makna lama masa. Atau qidam dengan makna idhafi, apa? Nisbah buat banding. Anak dengan pak, mana lebih dulu sedia? Sedia pak pada anak. Sedia juga tu, qidam juga. Tapi qidam tu dipanggil qidam idhafi. Dua-dua qidam ni kita tidak maksudkan pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan makna tu, bukan. Tu dah. Jadi kalau dia pergi tahu Tuhan qidam. Apa makna qidam? Oh, Tuhan ada dulu pada kita lama zaman dah Tuhan ada. Ada tu ni. Lama zaman dah Tuhan ada. Tu. Lepas tu kalau lama zaman berapa usia tu jangan. Buat kata zaman ni kak. Orang panggil kena atas dia waktu, masa. Sebab tu kita ni kena di atas kita masa dah itu ni. Sebab tu kita tu ada usia, ada umur. Terima perubahan. Allah Ta'ala tidak mengena di atas zat dan sifat-sifat dia oleh masa. Bahkan dia yang menjadikan masa. Allah tidak ada suntuk masa baginya. Kalau gitu qidam Allah Ta'ala orang panggil qidam zatiyun. Qidam zati. Apa? Qidam ngoti. Tu. Qidam hak bahasa zat dia. Bahasa sungguh zat dia. Itu makna. Jadi qidam ni ada tiga. Qidam zati, qidam zamani, qidam idhafi. Yang kita nak i'tiqad pada Allah Ta'ala qidam mana? Qidam zati. Qidam zati ni lah hak ulama bagi maknanya la awwala li wujudih atau la bidayata li wujudih atau adamul awwaliyati li wujudih. Sama itu maknanya. Apa? Tidak ada bangsa permulaan bagi ada. Tidak ada pendahuluan bagi ada. Tidak ada permulaan bagi ada. Ya belaka. Bahasa mudah kita tak ada surat beranak. Itu. Itu adamul awwaliyati li wujudih walam yataghayyar, dan tidak berubah. Tambah lagi. Itu makna dia. Tu kenapa? Kerana tiap-tiap benda berubah tu pasti baru. Tu. Macam kita nak tahu. Baby hak tak ada surat beranak, kata dia tu baru, ada permulaan bagi ada. Mana? Berubah. Duduk sebulan. Bersatu lagi ke? Tak ada, umur sebulan lain dah. Setahun lain dah. 2 tahun, 3 tahun, 40 tahun. Tak kira baby lagi. Umur berapa baby? Umur 40. 40 baby lagi. Hei. Tu datuk baby je tu. Bapak baby dah. Tu. Kenapa berubah? Walaupun tak tahu surat beranak dia pun kita kata dia baru, kenapa? Berubah. Maka Allah Ta'ala qidam zati dengan makna tidak ada permulaan bagi ada, dan tak terima perubahan, tak berubah. Mana? Zat dan segala sifat-sifat yang ada di zat dia. Gitu dah. Tu wajib kita i'tikad lagi tu. Tu. Falam yakhluq nafsahu. Kita Arab kata falam yakhluq nafsahu. Maka tidaklah Allah Ta'ala menjadikan diri dia sendiri dah. Jadi kalau kita kata Tuhan mula-mula ada, siapa menjadi? Dia menjadi diri dia sendiri. Ada gitu. Jangan. Falam yakhluq nafsahu. Maka tidak Allah Ta'ala tu menjadikan diri dia. Dan tidak juga orang lain yang menjadikan dia. Wala khalaqahu ghairuhu. Dan tidaklah menjadi akan Allah oleh yang lain. Dia tak menjadikan diri dia sendiri, kerana dia tidak ada permulaan bagi adanya. Dan dia juga tidak ada zat yang lain mencipta dia. Kalau ada zat yang lain yang menjadikan dia, bermakna ada dia, ada permulaan bagi ada. Dulunya tak ada, kemudian diadakan, diciptakan. Maka kalau gitu tu orang panggil baharu. Tengok.
Jadi makna kidam ni sebenarnya kita telah faham pada makna wujud. Nah, Allah Ta'ala zat yang wajibal wujud. Apa? Mesti ada. Tak terima nak kata tak ada. Nah, tak terima nak kata tak ada bila? Tak ada yang dahulu, ada musabik. Dan tak terima ada Allah dihubungi, berhubung, bersambung dengan tiada. Dia panggil adamul lahik. Tetapi diulang lagi makna tersebut tu di dalam sifat qidah. Kerana apa? Ini ulama kata li'anna khata'a fi fanni hadzal ilmi azimun. Kerana salah di dalam ilmu akidah ni besar bahaya dia. Kalau tidak fasik mubtadi' kufur wal a'yadu billahi min zalik. Ada kufur kekal neraka. Maka kerana tu ulama tidak memadakan kita mengetahui ilmu akidah dengan secara lazim. Dengan secara lazim. Lazim namanya automatik. Bahasa kita auto. Tak boleh. Kena manual juga. Gitu saja. Kena tafsili juga. Seko-seko. Satu persatu. Sutis-putih. So dibahas. Gitu. Padahal makna ni kalau makna ni pahit dari sifat wujud. Apa dok bila juga di kidam? Tak bila dah kidam ustaz. Lakar tu mukhalafah lah. Tak boleh. Tak memada gitu. Jadi ulama usuluddin tu dia nak menjaga orang panggil akidah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sebut dah sebelum ni. Kalau orang panggil pramugari itu tiap-tiap kali kita naik flight dia duk ajar semua cara nak pakai seatbelt. Padahal kita ni tidak duk bodoh, sekali ajar cukup lah. Tapi sehari tu kalau naik flight 3-4 kali, 3-4 kalinya ajar ke dia. Boleh kita kata pramugari punya aku bodoh sangat ke? Tak tahu ni. Tak boleh. Tugas dia dah pramugari ni kena jaga keselamatan penumpang. Maka dia kena ajar walaupun menanuh telinga kita dengar sekalipun, wajib kita kena taat. Dengar juga biarlah awak dengar. Sebagai tazkirah kalau kita orang hak tahu dah, hak tak tahu, sebagai ilmu bagi dia. Sama juga dengan ilmu akidah, lebih-lebih lagi, bukan sama juga, lebih-lebih lagi ilmu akidah. Kalau kita hak tahu dah dianggap tazkirah, fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bagi peringatan oleh muhir Nabi Muhammad SAW, dengan memberi peringatan itu dapat manfaat bagi orang mukmin. Kalau kita hak tak tahu lagi sebagai ilmu, kalau kita hak tahu dah sebagai ingatan supaya perkara tersebut jadi darah daging. Jadi darah daging kita. Mudah-mudahannya akidah ni tak kena buka kitab dah kalau bercara. Duduk di perut kita dah. Tuhan mesti sedia. Tak ada mula bagi ada, tak terima perubahan. Tentu tidak dia baru. Tentu tidak dia ada permulaan bagi ada dan terima perubahan. Dalilnya mana? Kalau dalam buku kita tu dia buat mari dalil naqli dia panggil. Mana buat mari ayat Quran? Huwal awwalu. Dia yang awal. Ini ada setengah-setengah ajaran sesat. Dia kata huwal awalu, huwa tu bukan kena ke Tuhan, dia kata. Huwa tu Nabi Muhammad. Huwa dialah Muhammad. Apa? Yang awal. Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Ada juga gitu. Tu bagai karut lah kata tu. Huwa tu Allah Ta'ala lah. Kena ke Tuhan dah. Huwa dialah siapa? Allah. Al-awalu yang awal. Apa makna yang awal? Awal ada kita yang mula-mula ada gitu dah. Yang nombor 1 kali ada, dulunya tak ada juga gitu. Jangan pakai makna tu. Dia yang awal dengan makna yang tidak ada awal bagi adanya. Gitu. Ya awal-awal ni tak semestinya mula-mula. Nombor 1. Macam perkataan Sayyidina Ali hak masyhur di kalangan kita duk bercakap awwaluddin ma'rifatullah. Itu bukan nombor 1 dalam agama tu kenal Allah, bukan makna gitu dah. Terjemah yalah. Awal agama mengenal Allah, terjemah. Makna awal itu bukan yang awal dengan makna nombor 1, bukan. Awal itu dengan makna al-muhim fi amriddin ma'rifatu bi ahkamil uluhiyati wa ahkami sifatil uluhiyah. Gitu maksud. Yang terpenting dalam agama bukan hak nombor 1 sekali, hak lain tak usah buat lagi. Selagi mana tak susah nombor 1 ni bukan gitu. Yang paling penting dalam agama, semua dalam agama penting belaka. Semaya, puasa, tutup aurat, zakat, sedekah, haji, umrah, gapo semua ni penting belaka. Tapi semua sekali kita buat tu kerana siapa? Lillahi ta'ala. Kalau gitu, hak tu hak terpenting daripada segala hak penting. Itu makna gitu. Kena Allah, kena mana? Kena zat sifat dia. Salah. Ma'rifatu bi ahkamil uluhiyah. Kena hukum ketuhanan dia.
Nah, wa ahkami sifatil uluhiyah, dan hukum sifat ketuhanannya. Gitu. Ni hak kita duk ngaji ni lah. Sifat 20 je lah dah ni. Nah, tu walaupun nama buku dia ni nama Aqidatul Awam. Nah, pengajian kita ni sifat 20 dah. InsyaAllah kalau kita khatam ni kita baca hak tu pula. Nah. Tu. Baik. Tu orang panggil dalil secara nakli lah. Nah, dalam satu lagi hadis yang mari an Imran bin Husain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu rawahul Bukhari wal Baihaqi. Diriwayatkan daripada Imran bin Husain, qala Rasulullah, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kata? Kana Allah, adalah Allah Ta'ala, walam yakun syai'un ghairuhu, padahal tidak ada oleh sesuatu selain daripada Allah. Belum ada sesuatu selain daripada Allah. Allah tu ada dah. Nah, ada dia tu siapa menjadi? Dia sendiri menjadi diri dia? Tak. Nak tambah tu. Nah, tu kafalam yakhluq nafsahu. Bukan dia menjadi diri dia sendiri. Kalau menjadi diri sendiri makna dulu tak ada. Patut ting ada lah gitu. Nah, apatah lagi wala khalaqahu ghairuhu, dan tidak juga menjadi akan Allah, mencipta akan Allah oleh yang lainnya, tidak juga. Jadi kalau Allah Taala tu kita fardu takdir baru. Tengok. Ini kita mari dalil akli, dalil akal pula. Dalil akal selesailah. Quran hadis tu semua duk cerita Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan kekal. Tapi kenapa makhluk manusia ni banyak hak engkar, hak tolak? Quran cerita Tuhan satu ke dua? Satu. Quran cerita Tuhan ada ke tak ada? Ada. Tuhan Quran cerita Tuhan kekal ke binasa? Kekal. Tapi ramai mana manusia ni boleh tolak Tuhan ada, tak terima, etis. Atau Tuhan ada tapi banyak ekor. Syirik, musyrik pula. Kerana kepala otak dia tu tak betul mikir, gitu. Akal dia tu tak betul. Maka sebab itulah disanding dengan dalil akli, dia panggil. Dalil hak dibangsa fikir dengan kepala otak. Lagu mana kita fikir? Ni. Kita fikir, kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan sedia. Kalau tu fardu takdir lah tu. Nah, jikalau orang panggil fardu takdir ni buat-buat tipu. Buat-buat tipu, benda tak jadi sungguh pun, buat-buat tipu. Apa nak nipu gitu sah? Salah nipu ni, jangan cakap gitu. Tuhan ajar kita mikir lagu tu. Dalam Quran ayat tu Tuhan kata, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadat." Tu tengok. Ulama ambil situ cara mengaji sifat 20 ni. Lau kana fihi ma, kalau ada lagi pada langit bumi alihatun, Tuhan lain, illallah, selain daripada Allah. Jadi mana? Kalau ada lagi. Dah ada tak Tuhan lain daripada Allah? Tak ada. Kalau ada lagu mana? Tu natijah nak ambil tu. Hacul lebur bumi dengan makna awal-awal tak boleh nak ada wala sebutir zarah sekalipun. Tu. Pas bumi ni tak ada kah? Alam ni tak ada kah? Langit bumi ni tak ada kah wala sebutir zarah? Berjereguk besar. Bermakna Tuhan mesti satu. Tu natijah nak ambil tu. Ada segolongan nama kelompok apa nak kata, ikutlah nak kata kaum muda pun boleh, Wahabiyah pun boleh. Dia buat menganjing ni, mengaji sifat 20 ni. Duk kalu Tuhan tak ada, kalu Tuhan baru. Duk apa duk main kalu-kalu. Kalu-kalu ni perangai syaitan. Lau taftahu fi'li syaitan, dia kata. Kalu ni buka perangai syaitan. Guna hadis Nabi. Ya sungguh Nabi kata kalau ni perangai syaitan. Tapi bukan bak nak mikir dengan kepala otak kita nak ambil natijah kuat tentang akidah kita, bukan. Hak kalau Nabi tegah jikalau tu dalam bab beramal. Gitu. Beramal. Masa kita muda kita malah beramal. Tua barulah kalulah masa tu perangai setan tu. Perangai setan tu. Masa sehat galak. Tak tahu masjid seorang mana, berlari situ, joget sana, lepok sana sini. Masa sehat. Masa sakit datang kata, kalulah aku sehat. Tu perangai setan tu. Jangan kalau. Tika mana tu hawi peluang tu rebuk selalu dah. Tika kaya tak ingat sedekah, tak ingat wakaf, tak ingat infak, duk berlabur situ, melabur sini.
Bawa jatuh bang kerak susah. Kalulah kaya mula. Ni perangai. Nah, jangan. Tu perangai setan. Dalam bab beramal. Bukan dalam bab mikir dalam ilmu akidah. Dalam bab mikir ilmu akidah memang kita suruh mikir, disuruh mikir. Tafakkaru fi khalqillah. Mu kena fikir makhluk kejadian Allah Taala buat ni. Tengok. Jadi sebab tu ulama kalau kita rekah lagi dia kata apa? Bermula dalil yang menunjukkan mesti Allah Taala bersifat dengan qidam. Tentu tidak Allah Taala itu baharu, ialah baharu alam ini. Gitu selalu dah. Baru alam ni. Apa? Gini. Kita fikir tengok. Kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan qidam, kalau zat Tuhan tidak qidam, sifat-sifat yang ada di zat Tuhan tidak qidam, tentu Allah Ta'ala tu hudus, hadis, baru. Kerana tak ada benda duduk tengah di antara sedia dengan baharu. Kalau tidak sedia, baru. Kalau tidak baru, sedia. Dua tu. Kalau tak ada permulaan bagi ada permulaan bagi ada, tentu tidak. Kalau ada permulaan bagi ada, tak ada permulaan bagi ada, tentu tidak. Kamu duk ulai-ulai tu daripada lafaz pada makna, kalau boleh nakak-nakak lah. Tu. Dia dua tu tak boleh kira. Kenapa? La wasitata bainahuma. Tak ada benda duk tengah di antara kedua. Di antara benda hak berlawanan tadi tak ada benda hak duk tengah. Kalau tidak qidam, tidak sedia, tak ada permulaan bagi ada, tentu dah baharu. Tentu dah hudus, tentu dah ada permulaan bagi ada. Kita fardu takdir. Kalau Tuhan tidak sedia, kalau Tuhan tu tidak bersifat dengan qidam, kalau Tuhan tu tak ada permulaan bagi ada, tentu dia baharu, tentu dia hadis, tentu dia hudus, tentu dia tu ada permulaan bagi ada. Nampak tak? Kalau dia ada permulaan bagi ada, bermakna Tuhan tu berhajat kepada yang mengadakan dia. Gitulah. Berhajat kepada yang mengadakan dia. Siapa yang mengadakan dia? Kita fardu takdir pula lah, kata Allah ni berhajat kepada Zaid yang menjadikan dia. Zaid menjadikan Allah. Maka Zaid ni pada dakwa dia Tuhan sama tak dengan Allah? Sama. Allah berkata saya Tuhan, tiba-tiba Allah baharu. Zaid pun kata saya Tuhan, saya buat Allah tu. Maka Zaid kena baharu juga, sebab sama pada dakwa. Kalau gitu siapa yang menjadi Zaid? Kalau yang menjadi Zaid tu kembali kepada Allah pula yang menjadi Zaid, dia panggil daurun mutaliga. Gimari dia panggil. Tuhan buat Allah, Tuhan buat Zaid, Zaid buat Tuhan. Allah buat Zaid. Zaid buat Allah. Boleh terima dengan kepala otak kita? Kalau ada orang boleh terima, cek gila. Gitu yang sebut. Kenapa gila? Ketika mana dikatakan Allah dijadikan oleh Zaid, bermakna Zaid ada dulu, Allah ada kemudian. Bila kata Zaid dijadikan oleh Allah, Allah kena ada dulu, Zaid ada kemudian. Siapa yang ada dulu, siapa ada kemudian? Beripung ada dulu, ada ke dia. Beripung ada dengan tak ada. Beripung dulu, beripung ke dia. Sedangkan dulu dan kemudian, ada dan tak ada, dua perkara yang berlawanan. Ad-diddani la yajtami'ani. Itu seperti kita sebut dah pada minggu lepas tu. Kalau ada orang mengaku kata saya, ketika mana mak saya nak melahirkan saya jadi tok bidai yang menyambut, boleh terima apa otak kita? Kalau kata bisa remo paling bisa sekali ni. Hak kata bisa tu sama gila dengan orang bercakap tadi, tak pun lebih teruk gila dia. Tak boleh terima akal sehat. Saya ketika mana mak saya nak melahirkan saya kecil, halus duk ala perut. Saya jadi tok bidai besar duk luar perut. Masa yang sama, boleh terima apa otak? Tak boleh. Kenapa? Dua perkara berlawanan tak boleh beripung sekali. Itu. Dia kata dah. Allah baru. Siapa buat? Zaid. Zaid pun baru. Siapa buat? Khalid. Khalid pun baru. Siapa buat? Bakar. Bakar pun baru. Siapa buat? Omar. Omar pun baru. Siapa buat? Sebut lagi nama apa? Somad.
Somak pun baru, siapa buat? Sa'id. Sa'id pun baru, siapa buat? Wayah. Wayah pun baru, siapa buat? Eteng. Oh, tak tahu siapa gimana. Dia panggil tasalsul. Tasalsul. Bertiti tali, tidak ada hujung. Itu dia panggil tasalsul. Pada rupa tasalsul, tak boleh ada kesudahan. Itu dia panggil tasalsul. Kalau ada kesudahan, kita panggil tasalsul. Tak boleh ada tak boleh ada kesudahan. Kalau situ tu hak sebenar. Siapa aku siapa? Dewa Sakleh Tunggal contoh. Siapa dia? Tu tak ada dah. Dewa Sakleh Tunggal tu kalau gitu tu dah. Atas lagi. Tak ada su. Boleh terima apa letak kita? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana berhimpun dua perkara berlawanan juga. Gapo hak berhimpun dua perkara berlawanan di situ? Ada kesudahan dengan tak ada kesudahan. Dikata Allah Ta'ala, saya Tuhan, ana rabbukum. Patut suk situ dah. Betul tak? Patut suk situ. Dah dia Tuhan. Dia Khalik. Orang lain makhluk lah ke? Tiba-tibanya dak suk dia. Dia pun makhluk juga. Apa bahong? Zaid. Apa Khalik? Khalik. Hak sebenarnya Zaid. Zaid kata, ana rabbukum. Aku hak buatmu. Ana rabbuka ya Allah. Tak suk di Allah. Suk di Zaid pula. Sama pada dakwa Zaid dengan Allah tadi. Tuhan. Maka tak boleh suk juga di Zaid. Umar kata, hei, ana rabbuka, aku buatmu. Kalau gitu mana Tuhan? Bawa jadi tak ada Tuhan. Semua makhluk belaka. Semua Khalik belaka. Semua makhluk belaka. Jadi berhimpun dua perkara berlawanan yang apa? Ada kesudahan dan tidak ada kesudahan. Pada dakwa diri Tuhan, sepatut suk situ dah. Tapi oleh kerana kita takdir Tuhan tak bersifat dengan kita. Mana dia baru juga. Ada yang mengada. Bermakna tak boleh ada kesudahan. Nampak? Jadi berhimpun ada kesudahan, tidak ada kesudahan. Dua perkara berlawanan. Tak boleh berhimpun sekali. Gitu. Kerana membawa kepada tak ada Tuhan. Semua Khalik makhluk. Semua makhluk Khalik. Mampu kerah gitu. Dah siapa Khalik? Semua kita ni Khalik juga. Semua kita Tuhan. Semua kita makhluk. Siapa Tuhan? Tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan. Boleh terima? Tak ada yang menjadi. Saya menjadi awak, awak menjadi saya. Gitu. Saya pula dia menjadi. Tak tahu siapa bila. Gitu. Maka tasalsul dengan daur, dua perkara ni tak boleh diterima dengan kepala otak orang yang akalnya sehat. Daur tak boleh terima kerana berhimpun dua perkara berlawanan mana? Ada dan tidak ada, dulu dan kemudian. Tasalsul pula tak boleh terima dengan kepala otak kita. Kenapa? Berhimpun dua perkara berlawanan juga. Mana? Ada kesudahan dan tidak ada kesudahan. Ada kesudahan mana ada Tuhan. Tak ada kesudahan mana tak ada Tuhan. Betul? Hak mana sana ada Tuhan tak ada Tuhan. Dah. Kalau kata suk di Umar Tuhan. Bakar Zaid Allah tadi makhluk laka, bukan Tuhan. Nampak tak? Tu kalau suk ada kesudahan di Umar. Tapi tak muka sama pada dakwa. Umar pun dakwa dia Tuhan, Bakar pun dakwa dia Tuhan, Zaid pun dakwa dia Tuhan, Allah pun dakwa dia Tuhan. Maka Umar pun kena ada yang menjadi. Siapa? Sa'id pula. Sa'id. Patut Sa'id habislah situ. Sa'id dah Tuhan. Aku hak buat Umar. Rupa-rupa Sa'id Tuhan. Ni. Hak lain semua makhluk belaka, bukan Khalik dah. Tiba-tiba Sa'id mengaku dia Tuhan. Sama pada dakwa dengan Umar, Zaid, Bakar, Allah tadi. Kalau gitu, Sa'id pun kena ada yang mengada dia. Siapa mengada dia? Somak pula dah. Tengok. Siapa bila? Tak tahu siapa bila. Tak ada suk. Pada dakwa tak boleh ada suk. Hakikat sebenar kena ada suk. Suk tu mana kesudahan? Bukan suk ayam, suk kambing, bukan. Orang Kelantan ni kecek rekah. Orang Kelantan ni weh kecek rekah. Supaya dek gini. Dek gitu gini. Tu semua tu asalnya begitu. Bukankah begitu? Ya gitu sebenar bahasa suratnya. Bukankah begitu? Tapi kecek rekah lagi. Bukankah begitu hazah lagi? Tak gitu gini. Tu.
Nah, reka lagi, dek gini. Reka lagi, dek ni. Reka lagi, ni. Tu orang Kelantan nak jauh. Dia banyak hazah, dia banyak buah. Jadi maaf banyak kalau tak faham tu kan. Kena tanya, gapo Ustaz? Nah, suk bukan suk ayam, suk kambing bukan. Kesudahan. Kesudahan tu ambil hak belakang suk. Nah, tak ada suk, ada suk. Nah, sini. Jadi kalau gitu, bawa tak ada makhluk. Tak ada khalik. Boleh kita kata tak ada makhluk. Ni, kau duk jeruk depan kita ni gapo? Nah, langit bumi besar gapo ni? Gapo dia? Bukan makhluk ni. Makhluk. Tentu-tentu dah yang menjadikan dia itulah suk di dia. Tak ada dah naklah kata. Kalau tak suk di dia bermakna tak ada makhluk. Tak ada khalik, tak ada makhluk. Nah, tak ada khalik, tak ada makhluk. Toke ada dengan sendiri makhluk ni. Nah, tu lagu tu. Nampak tak? Jadi tak ada tak ada makhluk ni dusta, palsu, bohong. Kenapa? Makhluk ni kita tengok dengan mata kita, dengan mata kepala kita ada berjegegu. Baru makhluk ni. Maka pasti dah yakin dah cerak dah mesti Tuhan kita tu sedia. Apa? Tak ada mula bagi ada. Tentu tidak dia baru supaya makhluk ni. Kalau dia baru supaya makhluk, dia makhluk bukan khalik. Sama ada jadi daur atau tasasu. Dua-dua tu beripun dua perkara berlawanan membawa ke tak ada makhluk, tak ada khalik. Tak ada khalik, tak ada makhluk. Tak ada makhluk betul tak? Tak. Makhluk ni ada. Gitu lah. Tu tak percaya lagi teraduk kedai kopi pada mikir. So kata aku. Betul dok hamba ya. Ilmu ni tak boleh taklid dah. Ilmu ni tak boleh taklid. Ikutlah ustaz gapo kita percaya belaka lah. Jangan. Ilmu ni kena mujtahid. Nak mikir sendiri. Nak mikir duduk kedai kopi, mikir tengok langit bumi tengok. Tu. Kena wi mari. Oh iya sungguh. Tuhan mesti tak ada mula bagi ada. Ada mula bagi ada bagi Tuhan. Tak boleh terima dengan kepala otak. Wano? Sebab kalau ada mula bagi ada, kalau tidak dur tasalsu. Dua-dua bawa makhluk tak ada. Kerana beripun dua perkara berlawan dia tak boleh terima dengan kepala otak. Hingga-hingganya tasalsu tu beripun ada kesudahan tak ada kesudahan membawa tak ada khalik tak ada makhluk. Pas tak ada makhluk betul tak? Tak betul. Kepala otak kita nampak dengan mata kepala otak kita ni depan jeruk makhluk besar bergapo. Tentu-tentu dah Tuhan kita tu sedia tak ada mula bagi ada. Kerana makhluk saja ada permulaan bagi ada. Lagu tu. Habis itu. Kemudian kata musannif baqi. Baqiya yabqa baqaan baqi. Naknya masdar dia itu baqaan, baqa, sifat baqa. Hak dalam buku kita dia kata kekal. Betul dah tu. Kekal. Terjemah Melayu baqa artinya kekal. Apa makna kekal? Tu terjemah apa tu? Makna kekal tu kita nak pegang. Kerana kita pun dalam Quran ada sebut khalidina fiha abada. Orang hak masuk syurga di kalangan orang mukmin, kekal. Orang kafir hak masuk neraka, khalidina fiha abada. Khalada yakhludu khuldan, khulud apa? Kekal juga. Beza tak? Beza. Bukan duk sama tak? Tu kekal makhluk artinya diperkekalkan oleh Allah. Bukan kekal dengan bahasa diri dia dak. Bukan kekal zati. Tapi kekal tu dengan makna kekal idhafi. Kekal dengan makna nisbah diperkekalkan oleh Allah. Tuhan kekal. Maka masuk dalam retah sekira-kira harus pada akal boleh tak Tuhan nak binasa? Boleh. Ada apa? Syurga Tuhan nak binasa. Penghuni syurga Tuhan nak binasa. Orang dalam neraka, orang dalam syurga Tuhan nak binasa. Pada akal. Jangan tilik Quran hadis lagi. Dengan akal semata-mata. Harus. Tapi bila Quran bagi janji kata Tuhan kekal dalam neraka, orang kafir kekal dalam syurga, orang mukmin, maka ketika tu wajib aridi dipanggil. Wajib hak baru datang. Janji Allah Ta'ala tu bukan kekal kerana diperkekalkan, tidak. Kekal dia tu kekal zatiyun, kekal ngoti. Apa makna kekal? La akhira li wujudihi, tidak ada akhir bagi adanya. Adamul akhiriyati li wujudihi, boleh ke? Tak ada bangsa akhir bagi adanya.
Tu. Tu. Boleh nak tak makna dengan apa? Kalau kita kata wal baqa'u huwa adamul inqidha'i liwujudihi. Bermula baqa' tu ialah adamul inqidha'i liwujudihi. Ketiadaan terputus bagi adanya. Ada Tuhan tu tak putus. For kita ada, kita putus tak? Putus. Dulu kita tak ada di alam dunia ni. Duduk di mana kita dulu? Di alam arwah. Bila Tuhan buat tu duduk di alam arwah kita. Nah, di alam arwah tu kita ingat kepada Allah Alal lah. Tak ada duk kena makan nasi kabu, tak ada duk kena pakai baju, sikat rambut, tak ada kena naik kereta, kena minyak petrol gapo, kena ada kediaman rumah. Dak hidup di alam arwah. Ada dah di alam arwah dulu lah. Betul ni. Pas daripada alam arwah putus masuk ke alam rahim. Masuk alam rahim. Dalam perut mak kita pula. Ketika tu masuk dalam jasad, gelak gelemak, gelak guguk. Nah, tu. Apa hak mak kita makan, hak tu hak kita telah. Tak betul ni. Nah, orang kata darah lah, makan darah, wallahu a'lam lah dah. Tu. Rasa sedap selesa sungguh dah. Nah, tiba-tiba Tuhan tolak tubik pula. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang tolak mu keluar daripada perut mak-makmu. Kita tak situ baik, sedap selesa dah. Yang duk tubik lah sedap dah kata ni. Boh tubik juga kuat jeri. Lama-lama selesa pula duduk sini. Nah, hari-hari duduk Allahumma atil umri ya Rabb, ya Allah panjanglah umur aku tak segi lagi ke alam barzakh. Kalau boleh nak umur tak tahu, tak ada putus, tak ada mati kalau boleh. Nah, sedap duk alam dunia ni. Lagi kita putus pula di alam dunia. Ya sungguh. Allah. Hak ni bagi kita kena yakin. Tapi sambil-sambil duk yakin ni pun macam tak ada presiden pun. Betul ni. Nah, tu mati tu yakin tapi tengok orang tu mati, orang ni mati. Ya sungguh. Bulan lepas Allahumma salli ala Muhammad. Satu masjid di Puchong. Ambo kuliah situ Qamis malam Jumaat, minggu pertama. Baca kitab pedoman semaya jemaah. Karangnya Tok Haji Abdul Rahman, Pondok Lubuk Tapah Pasemah. Bendahari situnya masya-Allah bagus sungguh. Bendahari itu kalau ngaji duduk depan begini kita ada hak dia hak minta mau mengajar tak rajin miss. Nah, ada istiqamah hak dia. Nah, istiqamah hak. Gak lama dah ni tak buka tak cuti PKP ni, bukalah bulan lepas. Nah, jumpalah Allah. Dia pun duk cerita lepas mengajar. Ramai dah hak mati ustaz jemaah. Kalau ustaz perasan hak pakai surubai duduk depan tu pak cik tu haji tu tak ada, habis dah mati. Duk cerita orang ni mati. Hari Khamis tu. Jumaat amo naik Penang. Naik Kedah di atas surat jemput teh untuk program Nahdlatul Ulama Malaysia tu lah. Hari Ahad tahu-tahu orang masjid mesej kata, "Ustaz, bendahari kita Haji Tajuddin bin Yaakob meninggal dunia dah tengah hari tadi. Pagi tadi ada lagi main subuh." Allah, terkejut hamba. Dah baru je cakap ada tu ni. Hari Khamis lah Jumaat tu baru segar molek-molek, tak ada sakit ke apa. Tengok mati. Ni kita pun tak tahu bila ni. Tak lepas maya kau sebelum maya kau turun surah apa ni siapa domoh kau tengok keling kau berapa dah tu ni. Tengok Indostan kau mati. Boleh hilang ke? Mati nak tahu bila. Bila kita mati, putus dah ada kita. Putus. Itu dia panggil putus ada daripada alam dunia masuk ke alam barzakh. Apa? Alam menunggu di antara dunia dengan akhirat. Duduk di alam barzakh tu pula, putus pula masuk ke alam akhirat. Ada hak bahasa putus-putus lagu ni. Orang panggil fanaun binasa. Bunyi dah azan tu. Nak azan dulu dah. Azan dulu. Kita sambung sikit lagi.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله الله أكبر أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا مولانا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kalau bolehnya kita nak habis sifat baqa' malam ni. Kalau tahan lah. Sebabnya kalau berhenti tak hafal stesen, minggu keempat nu mari pula yang kena ulang pula. Takut kita terlupa. Nak kata ni. Tu kita berhabis. Kalau bolehnya sifat baqa' malam ni kita masuk. Minggu keempat tu mukhalafah dah. Nah. Baik. Kalau gitunya Allah Ta'ala tadi tu al-baqa'u, wajib kita i'tikad lah hati kita, mesti Allah Ta'ala tu kekal. Al-baqa' terjemah Melayunya kekal. Apa makna kekal? Iaitu adamu linqidai liwujudihi, tidak terputus, tidak ada bangsa putus bagi ada Allah Ta'ala. Ada makna ni pun sebenarnya kita faham dah di sifat wujud tu sebenarnya. Nampak tak? Sifat wujud tu, wajibal wujud artinya apa? Tak terima tak ada. Tuhan mesti ada. Tak terima tak ada. Tak terima tak ada bila? Tak terima tak ada yang dahulu, adamus sabiq. Tak terima ada Tuhan tu dihubungi oleh tak ada, adamul lahiq. Makna ni dah. Tapi ulama ulang lagi. Ni. Ini supaya kita faham kata li anna khata'a fi fanni hadzal ilmi azim. Karena salah dalam ilmu akidah ni sangat besar. Karena tu ulama tidak memadakan kita tu tahu dengan secara automatik. Tahu dah secara automatik sifat wujud, ayo hulai dah baqa'. Tak, baqa'. Baqa' kena bercara suku. Wujud cara suku. Padahal makna di wujud tu telah ada dah makna baqa' di wujud tadi, tapi tetap dibahas lagi. Tu dah. Baik. Tentu tidak Allah Ta'ala tu fana. Apa fana? Binasa. Terjemah Melayu binasa. Apa binasa? Yakni ada dia dihubungi oleh tak ada. Ada dia, ada bahasa putus. Putus bagi ada. Maring baru tak ada. Inna lillahi. Ajalah tu. Tu. Inna lillahi wa inna. Maring baru tak ada. Nak mau cari dia ke? Maring baru tak ada. Dulunya ada. Dulu ada lah. Maring baru tak ada. Maknanya ada dia tu diputuskan oleh
tiada. Itu dipanggil fana. Nah, nasa. Tu. Dalam Quran Allah Taala kata mana? Dalam kitab kita sebut tak? Dalilnya kullu man 'alaiha fanin. Tiap-tiap sesuatu tu binasa. Fana, binasa. Mana tiap-tiap sesuatu binasa? Ini tiap-tiap sesuatu tu ada dia tu dihubungi oleh tiada. Ada dia tu berakhir dengan tiada. Ada dia tu diputuskan oleh tiada. Tu orang panggil fana. Melainkan ada beberapa perkara Allah Ta'ala tidak membinasakan, tidak memfaham, tapi pada makna binasa juga. Mana? Seperti kita kata tu jasad-jasad para nabi, syuhada, itu tak binasa. Jasad dia tak binasa. Jasad tak binasa, tapi mati dah. Mati juga, artinya binasa juga. Tu. Ada lagi kursi, qalam, luh, arash. Setiap manusia ni ada ajbuz zanab. Apa ajbuz zanab? Tulis sulbi. Ini pun tidak dibinasakan. Tapi kita sendirinya binasa. Apa? Ada kita dihubungi oleh tiada. Jadi sekira-kiranya betul-betul kullu man 'alaiha fan, semuanya fana. Semuanya ada dia tu berakhir dengan tiada. Ada dia tu diputuskan oleh tiada. Tu kullu man 'alaiha fan wa yabqa, dan yang kekal wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Melainkan yang kekalnya hanya zat Allah Ta'ala. Wajhu situ dengan mana zat? Yang kata wajah muka yang ada orang mengajar kata Tuhan pun mati juga. Tu sebab dia faham ayat Quran zahir ni. Mana Tuhan kata wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal hanya wajah bagi Tuhan engkau. Jadi muka yang kekal kata. Tubuh binasa habis dah. Ada orang faham lagu tu ayat Quran. Salah pakai sesat kerak kafir dah tu. Dia kata sebenarnya semua mati belaka. Dengan Tuhan apa mati. Cuma Tuhan ni tinggal muka saja hak kekal. Tak hancur ya. Hak lain hancur belaka. Tinggal muka Tuhan hak kekal. Dia buat banding serupa dengan orang aksiden. Orang naik motor aksiden dengan lori, tubuh kena gilis lori habis. Pala cabut lekat di beda. Pala hak kekal. Tubuh habis kena gilis lori belaka. Ni karut. Jangan faham Quran dengan secara literal. Faham Quran mesti dengan cara yang betul. Lagu mana? Tafsiran alim ulama. Tafsiran daripada alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ni lah, barulah kita faham betul ayat Quran tu sebagaimana yang dikehendak oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu saya kata waya buka wajah saya buka dalam kamu, muka nak gapo lagi? Itu kata literal. Sebut muka. Tuhan ada muka ke? Tak ada. Lepas tu apa makna? Zat. Wa yabqa wajhu. Tengok. Dan kekal itu ialah wajah. Wajah tu apa? Kalau ikut salaf, wajah dengan makna muka begini boleh bermuwajahah, berhadap. Saya tengok muka awak tengok muka saya. Gini ni mustahil ala Allah. Patut apa makna muka situ? Serah pada Allah. Apa makna dia? Wa ufawwidu amri ila Allah. Serah urusan makna majaz itu serah pada Allah. Kita amirruha kama ja'at, kita baca sebagaimana dibawa datang oleh Nabi. Qira'atuha tafsiruha. Baca kita tu ialah tafsir dah. Tak usah duk hurai panjang. Itu salaf, kebanyakan salaf. Termasuk juga dalam salaf ialah cara Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wajah tu ialah lafa muka, lafa wajah. Tapi bukan wajah dengan makna muka anggota gini, bukan. Lepas tu wajah tu ialah sifat. Sifat wajhu, sifat yadun, sifat. Bukan jirim dah. Gitu. Bukan anggota tu, bukan muka dengan makna ni bukan. Lepas tu muka mana? Sifat Allah Ta'ala. Sifat muka, sifat tangan. Itu. Ada baru-baru ni kan? Jais buat keluar surat keliling. Ditegah baca buku Al-Hafiz Imam Az-Zahabi. Buku tersebut diterjemah dalam bahasa Melayu. Kitab Arab asalnya. Imam Az-Zahabi ni Ahlus Sunnah wal Jamaah lah. Tapi terjemah dia tu
pihak Jabatan Agama Islam bimbang takut ada orang yang membuat keliru. Faham tak? Kitab tu betul. Apa dia kata? Isbatul yad sifatan min sifatillahi ta'ala. Mengisbatkan yad itu satu sifat daripada segala sifat-sifat Allah Ta'ala. Betul? Itu jalanan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Sifat istiwa, sifat yad, sifat wajhu. Yad bahasa Arab. Terjemah Melayu dulu, terjemah ni translate. Naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah bahasa daripada Arab ke Melayu apa? Yad ialah tangan. Tangan lah. Tak yad ialah kereta, bodoh ulah bahasa Arab gitu. Yad ialah kereta, tu tajhil. Tu menjahilkan bahasa tu. Yad tangan lah. Apa makna tangan? Makna tangan ke apa? Tangan dengan makna ni, anggota tubuh badan, mustahil ala Allah. Bukan makna tangan hakiki, bukan. Ni tangan hakiki makna ni. Lepas tu bukan tangan makna anggota, apa makna tak boleh faham saya ni. Makna tangan majazi banyak. Salaf tidak menentu mana-mana makna, serah pada Allah. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kata, tangan di situ ialah sifat Allah, bukan anggota tubuh badan. Khalaf kata tangan ialah kudratullah. Nah, tu kuasa Allah, sifat perkuasa Allah. Selesai. Itu ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau kata isbatul yad jarihatan min jawarihillah, tu baru mujassimah. Mengisbatkan yad satu anggota daripada segala anggota tubuh pada Allah, itu mujassimah. Nah, ini jaga-jaga sebab ada juga kuat sangat lawan Wahabi ni, kuat sangat lawan mujassimah tajsim. Sampai Imam Az-Zahabi pun dikata mujassimah ke. Sebab apa? Sebab kita isbatul yad sifatan min sifatillah. Mengisbatkan yad ialah satu sifat daripada segala sifat Allah. Bukan mujassimah. Sifat. Bukan anggota, bukan jarihah, bukan jawareh, bukan anggota tubuh badan. Sifat. Apa makna dia? Wallah. Apa hakikat sifat tu? Wallahu a'lamu bihaqiqatiha. Allah yang Maha mengetahui apakah hakikat sifat tersebut. Kita tak tahu hakikat sifat. Kudrat kita tak tahu hakikat kudrat tu. Kudrat kalau kira di kita kudrat. Kudrat ni arak. Arak kita. Kudrat Allah arak. Bukan, sifat ada di zat. Apa hakikatnya? Allahu a'lamu bihaqiqatiha. Allah yang tahu hakikat kudrat dia lagu mana. Gitu lah. Bukan arak. Kita, kudrat kita arak tak? Arak. Arak ni mana menumpah. Sebab tu ada kala kita gagah, ada kala kita lemah, letih, tak arak. Nah, tubuh kata majing. Antar mai akak aja, tak arak kau dah main ni. Oh, tak malu tubuh sadar ni, tak arak. Tak arak nak macam mana? Kederat dia kurang gitu. Nah, kerana kederat hamba ni arak. Lepas tu Tuhan ada kederat. Tuhan ada kederat, tapi sifat bukan arak. Nah gitu. Kita ya di kita ni anggota. Ya Allah bukan anggota. Sifatun min sifatih. Sifat. Lagu mana hakikat? Allahu a'lamu bihaqiqatiha. Allah yang Maha mengetahui. Tapi Jabatan Agama Islam Selangor kita melarang baca kitab tersebut, bimbang takut orang ni buat keliru. Nah gitu. Kita kata kitab tu sesat. Cuma orang ni kadang-kadang nak buat keliru mudah ya. Nah, tengok Imam Az-Zahabi kata mengisbatkan tangan. Tu tangan. Orang awal ni tangan ke apa tangan? Ni betul tak? Nampak dah. Oh, Tuhan ada juga tangan. Berapa jari siap habis. Tu. Jadi majlis agama ni dia nak sekat tu saddul bab, sadduz zara'i. Dah. Sebab tu dia larang baca buku tu. Bukan buku tu sesat. Takut ada yang membuat onar. Itu membuat keliru. Macam ayat Quran tu. Cuma kalau kita nak baca juga kita kena syarah ya betul. Biar sama dengan maksud yang dikehendaki oleh Imam Az-Zahabi. Dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari gitu. Kadang-kadang fuq mujassimah ni baca kita Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Kadang-kadang Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tuan-tuan mengaku Asy'ariyah. Ni tengok Imam Abul Hasan Asy'ari. Mengisbatkan istiwa, mengisbatkan yad, mengisbatkan wajhu. Padahal Imam Abul Hasan Asy'ari mengisbatkan semua tadi itu ialah sifat, bukan jarihah, bukan anggota. Tu, kena faham betul-betul. Ni. Tu. Sebab tu ayat Quran tengok. Wa yabqa wajhu, kalau terjemah literal memang yang kekal ialah wajah bagi Tuhan. Wajah tu apa? Kalau makna hakiki wajah ni anggota kepala, muka. Muka ni anggota kepala, ada mata, ada telinga, ada mulut. Ni wajah. Bagi kita muka bitu lain pula ni. Muka kuala tak sama dengan muka kita, kau serupa.
Tak sama. Sebut muka, tapi hakikat tak sama. Allah Ta'ala muka apa makna? Bukan muka dengan makna ni, bukan muka makna kepala. Lepas tu muka apa? Lafa saja muka. Makna dia bukan makna wajah muka gini, bukan. Lafa tu ada sebut dalam Quran, wajhu. Muka tu disebut dalam Quran. Tapi makna hakiki nafi. Bukan makna anggota, satu anggota daripada tubuh badan makhluk, bukan. Patut apa makna muka sini? Serah pada Allah, tu salah. Atau sifatun min sifatih, satu sifat daripada segala sifat-sifat Allah. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, wajhu, idrak, istiwa, yad. Tu sifat. Bukan anggota tubuh badan. Tu. Oleh kerana kita orang awal ni tak sedap tu, duk gundah lagi. Tu. Khalaf muka dengan makna zat selalu dah. Kenapa? Min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Sebut satu juzuk, naknya semua. Itu. Ni. Macam kita bercakap lah, nak cari rumah tu imam. Mana rumah tu imam? Ada mau pergi sterik, ada orang nebak, ambil pukul 3, pergi sterik lagi, masuk sebelah kiri, tengok rumah tangga warna hijau. Sebut tangga, naknya rumah selia. Ada mau tengok ada rumah tangga hijau, jalan tu. Tangga hijau tu jalan tu. Jalan ke apa? Rumah tu imam lah. Tak ke tangga tu saja rumah dia. Rumah sekali lah. Gitu lah. Sebut tangga, naknya ialah rumah. Itu. Sebut muka, bukan nak makna wajah muka ini, tapi ialah zat. Itu baru tu. Jadi wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram, yang kekal zat Allah Ta'ala, bukan makna muka anggota tubuh badan. Kenapa? Tuhan tidak ada anggota. Anggota itulah tajsim. Itu. Tajsim. Kalau kata Tuhan ada tangan makna anggota tubuh badan. Tuhan ada tangan ni, mana hakiki tangan ni anggota tubuh badan. Lagu mana tangan Tuhan? Suruh kita. Ada tulang, ada darah. Kafir. Ijma' ulama kafir. Kata tak suruh tangan mung lah. Tangan Tuhan comel lah. Ada bulu macam mung. Tu pasik mubtadi'. Itu ni kufurnya diselisih pendapat oleh ulama. Jaga-jaga. Tu bab mujassimah. Nak faham tu. Kalau gitunya, dalam ayatnya Allah Ta'ala sebut itu. Dalam ayat lain Tuhan kata kullu syai'in halikun illa wajhahu. Muka surat sebelah tu ada muka surat 18. Kullu syai'in halikun illa wajhahu lahu. Al-hukmu wa ilaihi turja'un. Kullu syai'in, tiap-tiap sesuatu, halikun, haculbu. Halik maknanya nasah haculbu. Illa wajhahu, melainkan wajahnya. Ni muka gini, bukan. Illa zatahu, melainkan zatnya Allah Ta'ala. Tahu tu? Jadi kalau kita tak pakai tafsir ulama, nak pakai tafsir ikut kepala otak kita, tu timbul Tuhan pun mati juga tu. Sebab apa? Dalam Quran kata illa wajahu wa yabqa wajhu. Tu muka je hak kekal. Tuhan pun mampu rahaga. Sia. Kafir tak? Kafir tu kalau etikad lagu tu. Habis. Patu mana dalilnya? Ni dalil mudah. Kenapa? Yang menunjukkan mesti, bermula dalil yang menunjukkan mesti. Ini dalil akal. Hak dia sebut adalah ni dalil naqli, dalil yang dipindah daripada Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena guna akal kita juga untuk memikir. Kalau Tuhan tidak bersifat dengan kekal, tentu dah dia binasa. Gitu. Macam tadi kan? Kalau dia tidak sedia, tentu dah baru. Kalau dia tidak kekal, tentu dah binasa. Kenapa? La wasitata bainahuma. Tak ada benda di tengah antara kedua. Pas kalau dia binasa, berubah ke tak berubah? Berubah. Sedangkan tadi kita kata dia tu kodeng. Kodeng apa mana? Tidak ada permulaan bagi ada dan tak berubah. Malamnya taghayyar, tak berubah. Tiba-tiba tadi isbat balik dah Tuhan tu sedia. Tak ada mula bagi ada dan tak berubah. Tuhan berubah lah dah. Mana? Binasa. Ada dia tu dihubungi oleh tak ada. Kalau gitu dia tidak kidam. Tu. Dia tak sedia. Kembali pula kepada dalil sedia tadi. Sebab tu ulama kata izan tafal
baqa'u intafal qidamu aidan. Bila ternafi baqa', ternafi juga qidam. Nah, tu kullu ma sabatalahul qidamu sabatalahul baqa'u aidan. Tiap-tiap yang disabitkan padanya qidam zati, maka sabit juga baqa' zati. Karena tak boleh bercerai tangan dua ni. Dia tak lazim berlazim. Nah, jadi kalau kita etikad Tuhan sedia, tapi akan binasa, tak terima tu. Sebab sedia dengan mana tak ada mula bagi ada, dan tak terima perubahan. Sedia akan binasa, berubah tak? Berubah. Dulu ada, mak tak ada, berubah tak? Berubah. Kalau gitu, bila dia tu tak kekal, artinya ada akhir bagi ada dia tu dihubungi oleh tiada, berubah dengan tiada, bermakna dia juga tidak sedia. Bila dia tak sedia, kembali pada qidam tadi, daur dan tasalsul, menatijahkan alam ni tidak ada. Maka alam ni tak ada, betul tak? Tak, alam ni ada. Nah, alam ni, baharu alam ini menunjukkan Tuhan mesti kekal. Tentu tidak dia binasa. Itu. Fikir-fikir tengok. Tu. Kalau dia tu tak kekal, dia binasa. Kalau dia binasa, tentu dah berubah. Kalau dia berubah, tentu dia tidak sedia. Kalau dia tak sedia, bermakna dia baru. Kalau dia baru, dia bukan khalik, dia makhluk. Nah, sama ada daur atau tasalsul, membawakan khalik tak ada, makhluk tak ada. Makhluk tak ada, betul tak? Tak betul. Dapat disaksi dengan mata kepala, makhluk ni ada. Maka tentu dah pasti Tuhan tu kekal, tentu tidak dia binasa. Habis. Dalilnya baharu alam ini. Itu susah. Berapa pahala tu kita nak i'tikad lagu tu. Sampai mati kita nak i'tikad lagu tu. Tu. Setiap perbahasan ni ada 3 wajib syarak. Mana? Wajib i'tikad wujubul wajib. Mana? Wajib kita i'tikad mesti Tuhan kekal. Wajib i'tikad istihalatul mustahil. Mana? Wajib i'tikad tentu tidak Tuhan binasa. Dan wajib tahu dalil bagi kedua-dua tadi. Tu berapa pahala orang lain ni? Nak? Habis itu. Baik, kemudian kita sambung semula pula insya-Allah. Mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Ini nak masuk sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Ini sifat dia sangat penting. Sangat penting. Bila masa, terutamanya saat kita sakaratul maut. Itu kiamat kecil. Nah, ataupun kalau kita tu hamba kebur doa, ayah hari duk doa, Allahumma atil umri, ya Allah, panjang umurku ya Allah, siapa masa dajjal, itu lagi penting. Lihat ni. Karena dajjal ni fitnah paling hebat sekali. Nah, buat mari syurga, buat mari neraka, boleh buat segala benda. Nah, boleh tahan matahari, orang nak makan semulut pun. Pas yang mengaku kan, aku Tuhan. Kalau tak ada mukhalafah ni ayo. Nah, mari nak duduk atas tahta besar kata ni. Sedang molek dah duduk i'tikad Tuhan ni besar. Duduk atas kursi pula. Sedang molek. Tak ada apa-apa dah lah. Nah, sifat ni sangat penting. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Kita sambung semula pula insya-Allah. Mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Para hadirin semua.